Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersua berjumpa lagi di dalam channel Encik Isma. Bagi yang pertama kali melihat video ini ataupun terjumpa dengan channel ini, suka untuk saya mengingatkan, minta sokongan. Dan kerjasama pada anda semua untuk tekan loceng dan juga subscribe saya punya channel. InsyaAllah. Terima kasih di atas kerjasama anda. Baik, hari ini kita akan meneruskan PDP kita, pembelajaran juga pengajaran kita untuk subjek geografi bagi tingkatan 2. Yang mana pada hari ini kita akan meneruskan sambungan pada tajuk sebelum ini, iaitu bab 10. Dan pada hari ini subtopik kita akan pergi kepada subtopik 10.3. Apa itu 10.3? Okey, baik. 10.3 adalah berkaitan dengan contoh produk teknologi hijau. Kita dah belajar dah teknologi hijau itu apa, apakah ciri yang perlu ada untuk memastikan atau menjadikan ini adalah teknologi hijau. Dan sekarang kita nak melihat pula apakah contoh produk teknologi hijau. Baik, mari sama-sama kita saksikan, sama-sama kita bincangkan contoh produk teknologi hijau. Baik, sebelum teruskan, lupa je nak ingatkan pelajar untuk sediakan pen dan juga kertas. Supaya adalah sikit catatan. Jangan hanya dengar dan tengok sahaja. Tapi kalau tangan tu tak bergerak, tak banyak yang akan dapat. Tak banyak input ataupun maklumat yang boleh diterima. Tapi kalau kita melihat, kita mendengar dan ada sedikit pergerakan daripada tangan kita, otak kita akan lebih banyak berfungsi. Sel-sel dalam otak tu lebih banyak lah yang akan berfungsi, yang akan tercetus. Dan sudah tentunya lebih banyak maklumat dan juga informasi yang akan dapat pelajar semua terima. Baik, kita lihat contoh produk teknologi hijau. Okey. Baik, di dalam produk teknologi hijau, ianya mempunyai 4 teras utama untuk produk teknologi hijau ini. Okey, ada 4 teras utama. Okey, apakah 4 teras utama itu? Yang pertama adalah dari sudut tenaga. Maksudnya produk itu mestilah menggunakan tenaga yang macam mana? Yang menjimatkan ke, yang banyak ke, tenaga apa ke? Itu kita akan saksikan. Itu yang pertama, teras yang pertama adalah dari sudut tenaga. Yang kedua daripada alam sekitar. Sudah semestinya teras yang kedua adalah alam sekitar, iaitu produk teknologi hijau ini mestilah mesra alam ataupun tidak meninggalkan ataupun memberikan kesan negatif yang terlalu mudarat ataupun kesan negatif yang bila guna automatik ada kesan negatif. So itu yang kedua. Baik, yang ketiga dari sudut ekonomi. Produk teknologi hijau ini sepatutnya dia akan merancangkan lagi, mempelbagaikan lagi kegiatan ekonomi. Jadi ada pelbagai kegiatan ekonomi hasil daripada inovasi-inovasi penghasilan produk teknologi hijau. Dan yang keempat, kepada sosial. Apa tu maksud kepada sosial? Kepada sosial ni kepada masyarakat lah, kepada kita lah, penduduk, orang yang menggunakan produk teknologi hijau ini. Jadi itulah 4 teras utama di dalam contoh produk teknologi hijau. Baik, ingat ada 4: tenaga, alam sekitar, ekonomi dan juga sosial. Okey, bolehlah kalau nak mudah pelajar boleh buatkan kata kunci sendiri. Tenaga ambil huruf T, alam sekitar ambil huruf A, ekonomi E, sosial S. Jadi TAIS. TAIS, kenapa tu TAIS? TAIS tu 4 teras produk teknologi hijau lah. Tenaga, alam sekitar, ekonomi dan juga sosial, TAIS. Tapi pelajar pun dah bijak kan, boleh nak gunakan kata kunci sendiri pun tak ada masalah. Yang penting mudah untuk pelajar ingat dan juga memahami tentang 4 teras utama di dalam produk teknologi hijau. Baik, kita pergi yang pertama dahulu. Yang itu berkaitan dengan tenaga tadi. Apa yang dikatakan tenaga tu? Yang pertama, sudah semestinya contoh ataupun produk teknologi hijau ni ianya menggunakan tenaga yang paling kurang menggunakan bahan api fosil. Apa tu bahan api fosil? Bahan api fosil ni adalah daripada sumber petroleum. Okey, sebab petroleum kita tahu penggunaan dia meninggalkan kesan ataupun membebaskan gas rumah hijau. Jadi, tenaga daripada produk teknologi hijau ini mesti dapat mengurangkan penggunaan tenaga bahan api fosil. Okey, sebab apa nak kena kurangkan?
Tu dah terangkan supaya ianya akan mengurangkan kesan buruk kepada alam sekitar. Yang kedua, mestilah dia mempromosikan kecekapan guna tenaga. Macam mana nak kenali produk teknologi ya? Produk teknologi hijau, kalau kat negara kita ni, dia ada daripada SIRIM. 4 bintang ke, 5 bintang ke, 3 bintang ke, 2 bintang ke, 1 bintang ke, tak ada bintang. So, itu maksudnya mempromosikan kecekapan guna tenaga. Dan biasanya produk teknologi hijau, dia mestilah 5 bintang. Okey. Contoh, dia bagi contoh dah produk teknologi hijau. Sebab tajuk pun subtopik dia contoh produk teknologi hijau kan. Jadi contohnya seperti kereta hybrid. Tahu tak kereta hybrid ni kereta apa? Kat luar tu ada Toyota gini yang hybrid punya. Maksudnya dia menggunakan tenaga bahan api fosil. Tetapi juga dia ada menggunakan tenaga hybrid. Maksudnya petroleum tetap ada tapi hanya digunakan untuk menghidupkan enjin kenderaan saja. Selepas itu dia menggunakan tenaga hybrid. Apa itu tenaga hybrid? Okey, pelajar boleh search dekat channel YouTube ke, tanya Mr. Google ke, tanya Chef Explorer ke, dia akan bagi tahu. Yang kedua, kenderaan elektrik. Kenderaan elektrik dah ada kat pasaran sekarang kan. Kenderaan elektrik. Kalau macam kat Putrajaya pun dia ada bas menggunakan tenaga elektrik. Lagi-lagi mat tak menggunakan bahan api fosil. Seterusnya, gas asli. Kenderaan yang menggunakan gas asli, NGV. Ini banyak pelajar-pelajar boleh banyak lihat penggunaannya di kereta sewa ataupun taksi-taksi lah. Kereta sewa taksi-taksi banyak menggunakan NGV. Okey, maksudnya dia tidak menggunakan bahan api fosil, petroleum, RON 95 ke, RON 97 ke, diesel ke. Dan yang terakhir, penggunaan tenaga biodiesel. Apa tu tenaga biodiesel? Tenaga biodiesel ni adalah yang dihasilkan daripada tenaga biomas yang boleh menghasilkan produk biodiesel. So, dia macam diesel tapi dia biodiesel. Maksudnya dihasilkan secara alam semula jadi bahan-bahan yang kita semula dipanaskan di dalam sebuah relung yang besar. Adalah teknologi biomas ni menghasilkan tenaga biodiesel. Itu yang pertama. Okey, boleh boleh dapat pelajaran tu dia contoh dia ingat kereta hybrid, kenderaan elektrik, kenderaan yang menggunakan NGV ataupun gas asli dan juga yang menggunakan tenaga biodiesel. Okey, baik. Ini dia contoh. Nampak tu. Kereta elektrik. Rapid KL. Ada dah rupanya. Tu dia kenderaan NGV. Nampak dalam tu ada tong. NGV. Dia tak guna minyak. Okey. Bawah tu pun bas elektrik. Itu cakap tu ada dekat tu Nadi Putra. Kat Putrajaya. Okey. Inilah antaranya contoh-contoh produk teknologi hijau. Okey. Nampak ni. Ini menunjukkan pembandingan apabila menggunakan NGV berbanding petrol. Ada dekat situ. Tengok anggaran harga. Kalau petrol RM2 seliter, NGV hanya 80 sen. Contoh petrol bergerak 1 km dan menggunakan 20 sen. Tetapi NGV bergerak 1 km dalam jarak yang sama 8 sen saja. Jadi jarak dia 200 km. Kalau kos gunakan petrol adalah RM40. Tapi kalau gunakan NGV RM16 saja. Nampak perbezaan? Jimat sehingga RM24. Okey. Nampak? Selain menjimatkan, juga mesra alam. Itu yang dikatakan produk teknologi hijau contoh. Okey. Boleh faham? Okey. Boleh faham InsyaAllah. Baik. Itu yang pertama. Okey. Kita pergi pula kepada yang kedua. Apa yang kedua tadi? Iaitu alam sekitar. Kalau yang lupa, cikgu beritahulah alam sekitar. Itu dia kepada alam sekitar. Yang mana dia menerangkan bahawa produk teknologi hijau ini secara tidak langsung membantu mengurangkan kesan kepada alam sekitar. Contohnya, plastik biodegradasi lebih mudah mereput dan terurai berbanding menggunakan bioplastik biasa yang memakan masa sebenarnya ratusan tahun untuk dilupuskan. Sama juga macam penggunaan baja kimia, baja kompos. Maafkan cikgu. Penggunaan baja kompos berbanding baja kimia. Kalau baja kimia ni mendatangkan kesan yang mudarat. Tapi penggunaan baja kompos dia lebih mesra alam. Sebab apa? Sebab baja kompos ni dibuat daripada bahan-bahan yang sisa-sisa tumbuhan, sisa-sisa haiwan yang disimpan, yang diperap lama, ada proses dia menjadi baja kompos.
Jadi dia akan mengurangkan kandungan gas rumah hijau berbanding menggunakan baja kimia. Sebab itu dia katakan terasan yang kedua adalah alam sekitar. Yang mana produk-produk teknologi hijau ni, seperti yang pertama tadi tu, penggunaan NGV kan. So, dia kurangkan pembiasan gas karbon dioksida, gas karbon monoksida. Sama juga penggunaan plastik biodegradable yang untuk menggantikan plastik yang dihasilkan daripada petroleum. Itu maksudnya yang kedua. Mesra alam. Selamat alam sekitar kita. Boleh guna untuk jaga masa yang panjang. Ini adalah contoh ciri-ciri plastik biodegradable. Mudah kompos daripada sumber semula jadi, boleh kita semula, ataupun daripada sumber bahan kita semula, sumber tumbuhan. Ini katakan teknologi hijau berbanding dengan ciri-ciri plastik lain. Nama ni 180 day is all it takes for me to decompose. Maknanya 180 hari plastik biodegradable dia secara tidak langsung dia akan terurai sendiri. Kalau buang tepi-tepi jalan pun dia akan menjadi baja. Contoh biodegradable ni ada yang plastik yang dibuat daripada ubi kayu. Cikgu yang terbaru sendiri cikgu tahu daripada hampas-hampas tebu. Orang kita air tebu minum sedapnya, tapi nampak tepi tu banyak hampas tebu. Ada orang sebelum ni dia bakar. Bakar dia akan menyebabkan pembebasan gas karbon dioksida, gas karbon monoksida, metana, mencemarkan alam sekitar. Tapi sepatutnya bagilah pada orang yang boleh menghasilkan semula menjadikan plastik biodegradable. Okey. Boleh kan? InsyaAllah. Okey. Ini contoh. Plastik biasa versus plastik biodegradable. Jika dibakar akan menyebabkan karsinogen, satu bahan penyebab kanser. Bahaya. Mengambil masa 100 hingga 500 tahun untuk terurai. Umur kita pun tak sampai 100 kadang-kadang. Allah Alam. Berbanding plastik biodegradasi mesra alam hanya ambil 180 hari. Berapa bulan tu? Sebulan, 2 bulan, lebih kurang 3 bulan. Dia akan terurai dengan sendirinya dan menjadi baja. Kalau tercapak dekat dalam laut pun tak ada masalah. Tidak memberikan kesan kepada hidupan laut. Tapi janganlah campak. Walaupun cikgu cakap boleh campak lepas ni kalau guna plastik biodegradable. Okey. Satu lagi senang je nak bezakan antara plastik biasa dengan plastik biodegradable. Plastik biodegradable ataupun biodegradasi ni, dia kalau kita pegang dia macam kasar-kasar sikit. Berbanding plastik biasa ni dia licin. Okay, sebab dia plastik daripada petroleum. Okey. Ini contoh baja kimia. Kalau baja kimia mencemarkan alam sekitar, mencemarkan juga sumber air kalau hujan turun. Tanaman yang terdedah dengan bahan kimia ni boleh membahayakan kesihatan manusia. Sudah tentulah bahan kimia. Bermakna baja kompos. Tanah lebih subur, lebih selamat untuk kita nak makan sebab tidak mengandungi bahan kimia. Okey, mudah je nak buat baja kompos ni. Contoh sisa makanan yang ada kat rumah awak tu kan. Letak dalam satu tong, biar 2-3 hari, campur air lama dia jadi baja. So air tu boleh guna siram pokok bunga ke apa ke. Okey, baik. Boleh ni? Boleh. Apa tak bolehnya? InsyaAllah. Baik, yang ketiga. Teras yang ketiga. Apa dia teras ketiga tadi? Ekonomi. Apabila ingin menjimatkan kos dalam masa panjang, okey, menjimatkan kos dalam jangka masa panjang, memandangkan sumber tenaga produk hijau ini, dia digunakan adalah sumber-sumber jadi. Jadi sumber ni dia tak mencemarkan alam sekitar dan boleh digunakan secara berterusan. Contoh, panel fotovoltaik untuk tenaga solar. Contoh Malaysia, negara kita antara negara yang sesuai untuk menjana tenaga solar ni sebab kita menerima pancaran cahaya matahari selama lebih 7 jam. Okey, selama 7 jam sehari. Selain itu juga macam cakap ekonomi ni juga apabila adanya inovasi produk-produk daripada teknologi hijau ini, dia akan membuka pula peluang pekerjaan yang baru. Peluang pekerjaan baru. Contoh ada pula kereta hybrid. So banyak pula pilihan alternatif. So ekonomi pun lebih menjadi berkembang sebenarnya. Banyak kebaikan dia dari sudut ekonomi. Okey, tapi yang diterangkan sini menjimatkan kos dalam jangka masa panjang. Berbanding kita nak menggunakan petroleum, terpaksa cari gali petroleum, keluarkan proses. So kos dia banyak. So ekonomi menjadi kos tu jadi bahan jadi mahal. Bila mahal jadi tukar, jadi ekonomi pun dia akan mengucuk, kurang berkembang. Berbanding kalau menggunakan panel fotovoltaik yang menggunakan panel suria, terpaksa murah panel suria lah.
Tapi nama betul dia photovolta ataupun kita menggunakan kuasa angin. So kuasa dah ada just bina je kincir angin tu ni. So dia lebih menjimatkan kos. Jadi bila kos menjimat, ekonomi pun jadi lebih berkembang, jadi lebih bagus. Okey. Tu yang ketiga. Ni contoh. Okey, panel solar dipasang di bumbung rumah untuk mendapatkan tenaga daripada pancaran matahari. Fotovolta. Kalau kat Malaysia ni, mana-mana rumah yang ada alat fotovolta, dia boleh jual pula tenaga elektrik itu kepada TNB. Ramai yang tak tahu. Okey, sel yang terdapat pada panel suria berfungsi untuk menukar cahaya matahari kepada tenaga elektrik dan tidak memerlukan bateri pun. Letak aje kat atas tu. Dia akan jana sendiri. So, elektrik rumah kita pun lebih jimat lah. Sebab kita menggunakan sumber suria. Kan? Tak perlu nak bayar apa. Kalau ada tenaga lebih pula, kita boleh pula jual pada tenaga nasional rumah. TNB dia beli. Tapi ramai lah yang tak tahu benda ni. So, ini contoh dia. Okey. Baik. Kita dah pergi dah kepada berapa tadi? Dah 3 dah. Okey, dah 3. Dah kita nak pergi yang kepada yang yang terakhir, yang keempat, iaitu kepada sosial. Sosial. Atau sosial. Sosial. Kena sebut betul. Salah sebut nanti kan marah orang. Cikgu ajar kau kan tak. Sosial. Atau sosial. Okey. Sosial maksudnya produk teknologi hijau ni juga dapat membantu meningkatkan kualiti hidup rakyat. Macam mana boleh meningkatkan kualiti hidup rakyat? Contoh tadi, bila menggunakan bekas mesra alam, boleh mengurangkan risiko kanser, boleh mengurangkan risiko berlakunya pencemaran sebabkan oleh pembakaran bahan pembakaran plastik tu. Yang akan membebaskan dia ni berbanding dengan biodegradasi tadi. Tu maksud dia membantu meningkatkan kualiti hidup rakyat. Yang kedua pula, apabila rakyat menggunakan alat yang lebih jimat tenaga, so taraf hidup pun lebih baiklah. Tak perlu menggunakan belanja yang banyak untuk membayar bil elektrik. Contoh menggunakan NGV tadi kan 200 meter RM24 dah jimat. So duit yang dikeluarkan oleh rakyat pun jimat lah. Sama juga penggunaan pengangkutan awam tadi menggunakan bas elektrik. Penggunaan pengangkutan awam pula boleh membantu menggunakan masalah pencemaran udara. Sebab penggunaan pengangkutan awam juga termasuk di dalam salah satu contoh produk teknologi hijau ataupun amalan teknologi hijau sebenarnya. Itu sebab tu dia cakap sosial akan menjadi lebih bagus, lebih baik apabila menggunakan produk teknologi hijau ini. Okey. Ini contoh tadi. Okey. Kita menggunakan polistiren. Polistiren ni bahaya. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ramai remaja, orang muda, belia dah dapat penyakit kanser. Amalkan gaya hidup sihat. Tapi kenapa kanser? Rupanya dia pergi beli makanan menggunakan bekas polistiren. Polistiren ni pada bahan kimia. Tapau pula makanan panas-panas. Pada kecil sampai ke besar makan makanan tapau je. Secara tidak langsung sebenarnya dia menyebabkan badan kita menerima punca-punca kanser tadilah. Memerlukan masa 500 tahun untuk diuraikan. Mencemarkan alam sekitar kerana mengandungi bahan kimia yang berbahaya. Dan ramai orang tak perasan sebenarnya bila bungkus makanan menggunakan polistiren, makanan tu panas. Bila panas secara tidak langsung dia bertindak balaslah dengan polistiren yang ada bahan kimia tu. Sikit je lah. Tetapi bayangkan daripada kecil daripada berapa tahun, 10 tahun, 20 tahun menggunakan bekas ni, itu yang kadang dalam tubuh badan tu menyebabkan berlakunya kanser dan penyakit-penyakit lain. Secara tanpa kita sedar rupanya. Rupanya. Contoh kan. Oleh itu gunalah bekas makanan daripada ni cakap ubi kayu. Selain ubi kayu, dia ada produk biodegradasi yang terbaru, ramai orang tak tahu, daripada hampas tebu. Lebih mesra alam, mudah terurai kerana tidak mempunyai bahan toksik dan boleh dikita semula. Lepas ni carilah kalau boleh, gunalah bekas daripada makanan ubi kayu. Ataupun nak pergi kedai, nak tapau makanan ke nak buka makanan, bawa bekas sendiri. Lebih mudah, bawa bekas sendiri. Lebih selamat. Okey, seperti cakap tadi lah. Kalau hari-hari makan gunakan tapau, polistiren tak elok sebenarnya untuk kesihatan. Sebab tu banyak negara sebenarnya dia dah mengharamkan tak menggunakan plastik, polistiren. Negara kita dalam proses berperingkat-peringkat. Sebab kita dah ada alternatif yang baru, iaitu produk biodegradasi. Okey. Baik, ni dia. How long until it's gone? Ni contoh produk-produk yang menggunakan daripada sumber bahan kimia ataupun sumber petroleum. Estimate the composition rates of common marine debris item. Yang nampak tu. 6 bulan, 400 tahun. Plastik botol 450 tahun.
Okey, aluminium can 200 tahun. Ni contohlah. Tapi ramai kita tak tahu fakta-fakta ni, sebab itulah kita pakai buang je. Tapi kalau hari ni dah tahu, kalau boleh bahan-bahan ni janganlah buang merata, hantarlah untuk proses kita semula. Jadikan bahan yang baru. Okey. Baik, ini contoh kelebihan menggunakan pengangkutan awam. Contoh kalau naik kenderaan sendiri, nampak naik motor, naik kereta, 70 orang, 70 buah kereta, jadi jam satu hal, berapa banyak gas-gas karbon dioksida, gas-gas rumah hijau yang dibebaskan oleh kenderaan-kenderaan ni, berbanding kalau kita ramai-ramai naik kenderaan awam, 70 orang boleh naik satu bas. Contoh kan, so dia buat perbandingan. So selepas ni banyaklah menggunakan kenderaan awam ataupun berkongsi kenderaan. Kalau pergi tempat yang sama, kongsilah kenderaan. Okey, tujuan dia inilah untuk menyelamatkan alam sekitar dan juga menjimatkanlah bila kongsi kan. Boleh tonton duit minyak tu ni kan, dan sebagainya. Baik, itu sahaja untuk kelas pada hari ni. Kita dah bersiaran sebelum lebih 20 minit dah. Tak sedar 20 minit dah. Okey. Sebelum kita tutup kita punya majlis ilmu ataupun perkongsian ilmu ini, suka untuk cikgu bagi tahu minta kita sama pelajar sekali lagi untuk jangan lupa, pertama like. Okey, dah like, komen lah. Sama ada video yang cikgu buat ni beri manfaat ke, tak beri manfaat ke, ada faedah ke, boleh komen, tak ada masalah. InsyaAllah cikgu terbuka untuk menerima sebarang teguran. Okey, boleh komen. Okey, kedua boleh share. Share sekiranya video ni bermanfaat, membantu. Kalau rasa membantu awak untuk memahami subjek geografi, awak boleh share pada kawan-kawan awak supaya mungkin boleh bantu. Dan tolonglah subscribe supaya kalau ada video pengajaran baru, awak tak akan ketinggalan. Sebagai tanda sokongan jugalah kepada cikgu. Bagi sikitlah sokongan cikgu untuk meneruskan membuat video-video yang bermanfaat dalam channel cikgu ni. Dan yang terakhir sekali, thanks to all of you for watching my video, for watching my channel. Okay, sehingga kita berjumpa lagi dalam pembelajaran yang akan datang, insyaAllah. Ingat, remember, geography is fun. Geography is all about us. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan sehingga berjumpa lagi. Bye-bye, sayonara.